Untuk NGO yang berani, saya menggesa kerajaan mempermudahkan penumbuhan mereka. Jangan disusahkan dengan mau didaftar peruntukan-peruntukan yang susah sehingga kan RM1 juta nak ditubuhkan satu-satu NGO, surat garanti dan pelbagai. Saya nak dipermudahkan perkara ini. This is the third force yang membantu pembangunan negara. Agama kita juga mengajar kita bahawa kita adalah sekuat dan selemah kejadian. Kita perlu menghormati ketakwaan dan bukan kekuasaan. Sekiranya kita benar-benar mahu lakukan reformasi, kita perlu berani mencabar definisi kita terhadap pembangunan dan andaian-andaian dunia yang makin selalu. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kemewahan ekonomi hanyalah wadah kepada tujuan kehidupan dan bukan kemewahan ekonomi sebagai matlamat kehidupan. Kita juga pasti bahawa pendidikan adalah kunci petunjuk pembangunan manusia. Berapa banyak anak kita di sekolah? Bagaimana kualiti pendidikan mereka? I want to stress, saya mahu mengizin, mentekankan, sekolah adalah inkubator kepada dunia dan Malaysia yang kita dambakan kerana dalam bilik darjah lah kita akan mula menewaskan kemiskinan. It is in the classroom we start to learn to eradicate, to combat poverty. Akhir sekali, marilah kita sekali lagi mendengar government kita, our conscience, dan kembali kepada keadilan kemanusiaan yang kita sering lupakan. Datuk yang dipertua, konteks kita pada hari ini telah dibayangkan oleh Tunku Abdul Rahman. Dengan izin, such safeguards will be particularly important in years to come because we must expect that sooner or later the government of state will be formed by a political party which is in opposition to the party in power at the federal parliament. Dia telah menggambarkan bahawa negara ini akan dibangunkan dikala ada satu ketika kerajaan negeri diwakili oleh orang lain, kerajaan pusat diwakili oleh orang lain. Federalisme yang dimasukkan di situ menjanjikan apa? Hak, maruah, keistimewaan, fundamental liberties, rakyat, kepentingan, kelompok-kelompok marahain, orang Melayu, kelompok luar bandar, pembagian-pembagian kuasa, pembagian-pembagian hak perlembagaan. Yang penting juga ialah untuk menjaga kepentingan kelompok daripada Sabah dan Sarawak ketika pembentukan. Tetapi kenapa perkara ini tidak berlaku? Saya ingin mengatakan bahawa saya khawatir agenda pembangunan negara di bawah RMK 10 ini tidak berperlembagaan. Kerana artikel pasal 92 dengan jelas memperuntukkan bab 5 apa dipanggil rancangan pembangunan. Bagaimana ianya perlu dilakukan? Apa itu pembangunan? Saya ingin bacakan sebagai penutup. Rancangan pembangunan artinya suatu rancangan untuk membangun, memaju atau memelihara hasil bumi dalam sesuatu kawasan pembangunan, mengusahahasilkan bumi itu atau menambah peluang-peluang bekerja dalam kawasan itu. Datuk yang dipertua, kalau rancangan Malaysia ke-10 masih lagi menganggap Malaysia ini sifatnya the greater Kuala Lumpur, Malaysia ini sifatnya perancangan pembangunannya ini luar bandar, ini bandar, ini rural, ini urban. Ini pemikiran lama, pemikiran yang mana membentuk ketidakseimbangan. Georgetown sifatnya maju, Balik Pulau sifatnya mundur. Datuk yang dipertua, kalau pentingnya sekolah berprestasi tinggi di Kuala Lumpur, penting juga sekolah tersebut di Balik Pulau. Kalau Sungai Besi nak dibangunkan dengan kadar 40 bilion gross development value-nya, di mana keseimbangan seperti dijanjikan di dalam perlembagaan? Datuk yang dipertua, saya sekali lagi mengingatkan pekan, beliau dipilih mempunyai mandat, please do it right for the first time for the people of Malaysia again. Datuk yang dipertua, saya bagi pihak orang muda, saya menolak mana-mana aspirasi anak muda UMNO Barisan Nasional mau dana ekonomi daripada hasil judi. Kita mahukan keusahawanan, we want entrepreneurship. Judi tidak mengangkat agenda keusahawanan mana-mana warga Malaysia. Datuk yang dipertua, akhir sekali saya menggesa kerajaan mendefinisikan semula agenda pembangunan dengan memberi penekanan kepada agenda kemanusiaan yang mengangkat gamer kemanusiaan itu, the conscience of humanity, sebagai kayu ukur pembangunan negara. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat Datuk Zaki.